Timbalan Speaker, dan saya amat setuju dengan yang berhormat daripada Kota Raja tadi. Ini merupakan salah satu insiden yang agak besar yang semua rakyat Malaysia terkejut dengan keadaan. Saya pun terkejut dalam keadaan ini, dan kita nampak paparan dalam TV, duit jumpa di bonet kereta, duit jumpa di jabatan, duit jumpa di rumah, dan berbagai andaian. Ini baru satu jabatan saja, Jabatan Air Negeri, tak tahu Jabatan Perhutanan Negeri lagi, ya, dan jabatan-jabatan yang lain. Yang saya bimbang keadaan ini kalau tidak ditangani dengan tegas, no biasness, maka ianya akan menular seperti apa yang Timbalan Menteri katakan, corruption entail crime, very dangerous. Persoalan yang saya bangkitkan, mengapakah sedang kita tahu dan sedar duit itu dijumpa, satu pengarah, satu timbalan pengarah, lepas itu dibangkitkan dengan money laundering, bukan rasuah. Saya tahu dia masih dalam kes siasatan, masuk ke mahkamah bahawa ia berhubung kait dengan money laundering. Walhal persoalan dia, duit dah dijumpa di rumah, duit dah dijumpa di akaun, duit dah jumpa di bonet kereta, dan kereta harta-harta pun diambil. Satu. Yang kedua, bukan saya kenal pun pengarah dan timbalan pengarah ni, pasal dia pegawai kerajaan negeri, tapi hura-hura macam-macam. Satu Malaysia dia katakan ini bekas Menteri Luar Bandar ini bekas Kementerian Luar Bandar. Kita tahu proses tender, dia ada 3 proses tender dia. Satu open tender, satu selektif, satu direct award. Dan kita tahu dalam 3 proses ini yang berkuasa memutuskan ialah Kementerian Kewangan. Proses tender dilakukan setiap kementerian diwakili oleh Jabatan Air, Jabatan Kerja Raya, oleh Jabatan Kementerian Kewangan. No single ministry can directly award. No minister can directly award without the approval of MOF. That is very clear, the process. Ini menteri-menteri tahu ni proses dia yang kita alami. Tapi bila saya tanya, kenapa perkara ini membabitkan money laundering sedang ia membabitkan rasuah? Kedua, mengapa timbalan menteri jabatan, timbalan pengarah Jabatan Air ni, timbalan pengarah Jabatan Air Teo, yang dikenali dengan ada hubung kaitnya, juga langsung tidak dia siasat, langsung tidak disabit kesalahan. Yang saya dengar tadi itu ada 3 orang pegawai, dan saya difahamkan engineer semua distrik pun hampir 100 dipanggil siasatan tentang perkara ini. Itu soalan yang kedua, ya. Yang ketiga, soalan pengswastaan loji-loji air. Pasal loji air ni dia 3 proses dia. Satu daripada ketak, satu daripada KKLW, dan satu daripada direct award yang kita katakan soft loan, ya, yang diberikan, yang bukan semua daripada KKLW, daripada ketak di Beaufort 200-300 juta. Pengswastaan yang diberikan oleh kerajaan negeri membabitkan hampir 2 bilion, dan sebahagian besar daripada proses pengswastaan ini diberikan kepada satu syarikat yang dinamakan syarikat Yuda. Kenapa siasatan ini tidak dilangsungkan? Saya harap sungguh dalam proses tadi Timbalan Menteri bagi jaminan masih dalam perjalanan untuk siasat, dan saya harap dia membabitkan tentang proses pengswastaan yang ada. Kerajaan pusat tidak ada kuasa untuk memberi, ya, sistem pengswastaan, cuma kerajaan negeri saja. Saya bagi contoh macam Jabatan Air, bila siap pengkalan air di Pulau Gaya yang menelan belanja hampir, saya ingat, saya pun lupa, ada 70 juta ke 90 juta. Cuma 3 saja tempat yang dibekalkan, dah ada. Yang dibekalkan satu balai polis, yang dibekalkan satu pejabat pelajaran sekolah, yang satu resort di Pulau Gaya. 3,000 penduduk rumah-rumah tak dibekalkan dengan bekalan air. Dah ada kemudahan itu. Kenapa? Adakah 3,000 ini tadi pasang meter? Bukan KKLW yang pasang meter, tapi kita tahu bahawa, saya difahamkan, tak tahu betul atau tidak kan, ya, mungkin betul, mungkin tidak betul, bahawa proses pemindahan penduduk ini akan dilakukan, tanah di Pulau Gaya itu akan dipindah, jadi tak perlulah pasang meter. Kerajaan negeri yang sepatutnya pasang meter. Saya berharap Yang Berhormat Timbalan Menteri melihat secara detail, ya, dan juga teliti tentang perkara ini, kerana saya setuju dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Crime, rasuah ini membabitkan crime, siasatan, bukan hanya money laundering. This is not to do with money laundering. Saya yakin duit yang nampak dari peringkat awal ini membabitkan jabatan, membabitkan rumah, membabitkan akaun. Ini yang saya bimbang sangat Yang Berhormat Timbalan Menteri, sampai jengkung emas pun ada, ya. Tak jadi masalah bagi kita sebagai bekas menteri boleh siasat,
tak jadi masalah dengan saya. Siasat akaun ke, siasat mana-mana tempat, kita tidak ada masalah dengan itu. Terima kasih banyak. Sila Menteri. Saya tak pasti tepuk tu untuk apa. Ya. Tapi terima kasih atas perkara yang dibangkitkan. Ada beberapa persoalan. Pertama, di bawah dakwaan perkara 41 Amlapfa, hukuman 15 tahun penjara bersama dengan 5 kali nilai dan sebagainya merupakan satu perkara yang pada saya tidak membezakan sama ada ia melakukan kesalahan rasuah ataupun tidak. Undang-undang membolehkan dan ia satu hukuman yang sangat tinggi kepada saya. Kedua, siasatan masih diteruskan. Satu-satu kesalahan boleh terjerumus di bawah pecah amanah CBT, mungkin juga hanya dikenakan tindakan tata tertib, ada yang melibatkan rasuah dan juga amlakfa. Sebab itu selepas SPRM menjalankan siasatan, kita akan mengemukakan kertas siasatan kepada pihak peguam negara. Pernah juga menggunakan penal code, bukan pun menggunakan akta SPRM, bergantung kepada maklumat yang diperolehi. Itu yang pertama. Kedua, dari segi disebut oleh Yang Berhormat sempurna tentang Teo Cheng Kong, kenapa tidak didakwa. Saya ingin menyatakan bahawa dalam kes yang 3 orang ini, hampir 200 orang saksi akan dipanggil. Kita sedang menyiasat lebih daripada 30 lebih kurang 30 orang, dan seperti yang saya nyatakan tadi, akan ada lagi perkara yang akan kita dengar. Cuma masalah kita kena hati-hati di Dewan ini untuk tidak melangkaui batas perundangan kerana siasatan sedang berlangsung, dan kita harap ia tidak mengganggu siasatan tersebut. Dalam kita mencapai prima facie satu-satu kes, sudah tentu pihak AG Chambers Peguam Negara ada strateginya, membuat pendakwaan berperingkat-peringkat, menggunakan sebahagian kadang-kadang nota keterangan, bahan bukti, juga kadang-kadang melibatkan saksi. Jadi perkara-perkara ini saya harap dapat kita serahkan kepada pihak peguam negara di atas kepakaran mereka untuk memastikan tidak ada mereka yang terlepas daripada perlakuan salah yang sebenarnya bukan hanya menarik perhatian pembangkang, tetapi juga kami di pihak kerajaan, kerana kes sebesar ini sudah tentu bermula kalau ikut dokumen yang ada daripada tahun 2005. Jadi saya nak sahkan bahawa, bukan sahkan, saya nak beritahu bahawa soal ini tidak ada kena-mengena dengan soal politik, dan tidak ada pun, walaupun tawaran dibuat untuk menyiasat Yang Berhormat, tidak pun sampai ke peringkat tersebut. Dan kita harap semua daripada kita beri kerjasama dan kepercayaan kepada pihak SPRM dengan keanggotaan yang cukup tinggi dalam menyelesaikan masalah bekalan air Sabah yang sudah tentu merugikan rakyat Sabah khususnya, dan juga pandangan masyarakat kepada penjawat awam dan negara kita. Jadi kita harap semua dapat memberikan sepenuh masa untuk pihak SPRM dan pihak peguam negara menyelesaikan perkara ini. Tidak ada mereka yang patut kita lepaskan atas apa juga alasan dalam soal sebesar ini. Terima kasih. Ya, saya jemput Datin Mastura bin